8 Mei 2007 kira-kira 9.30 pagi, penduduk di kawasan pedalaman daerah Kapit telah digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang ditemui mati terdampar di tebing Sungai Sagang. Keadaan mayat yang telah bengkak akibat berada terlalu lama di dalam air ditemui dalam keadaan terapung. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan separuh bogel dengan seluar jeans yang dipakainya tertanggal dan ditemui kira-kira 3 meter dari lokasi mayatnya ditemui. Penemuan mayat itu kemudian telah dilaporkan kepada pihak polis oleh seorang lelaki Iban. Kejadian ini menjadi tanda tanya kepada penduduk setempat apa yang telah terjadi, siapa mangsa dan bagaimana dia boleh berakhir dengan begitu tragis. Ini adalah kisahnya. Pada 9 Mei 2007, polis telah mengesahkan mayat yang ditemui mati akibat dicekik sebelum mayatnya dicampak di tebing sungai berkenaan. Ketua Polis Daerah Kapit, Asisten Superintendent Johar Ahmad berkata, punca kematian mangsa itu diperoleh daripada hasil bedah siasat yang dilakukan ke atas mayat mangsa. Mangsa Anizah Osman berusia 26 tahun yang berasal dari Kota Tinggi Johor, seorang ustazah mengajar subjek pendidikan Islam di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Hinhua di Song sejak Februari 2007 selepas menamatkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Johar berkata, polis mengklasifikasikan kes itu sebagai kes bunuh sekaligus membentuk satu pasukan khas bagi menyiasat kes berkenaan kerana ia dianggap berprofil tinggi. Ia boleh membawa kesan buruk kerana mangsa berasal dari Semenanjung dan baru 4 bulan bertugas di kawasan pedalaman. Siasatan awal polis mendapati mangsa mungkin dipaksa ke kawasan kejadian kerana adalah mustahil untuk dia pergi sendiri kerana jaraknya lebih 1 kilometer dari bandar Kapit. Guru besar mangsa juga membuat laporan orang hilang di Balai Polis Song pada hari yang sama setelah mayat mangsa ditemui. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Hasil siasatan pihak polis, mangsa bertolak ke Kapit jam 1.45 petang pada 5 Mei 2007 yang terletak 1 jam perjalanan menggunakan bot ekspres dari Song untuk memberi barang keperluan dan bertemu rakannya di situ. Mangsa dikatakan akan menginap di rumah rakannya di Kapit sebelum pulang ke Song pada keesokan harinya. Namun pada hari kejadian, mangsa tidak muncul sehingga rakannya menghubungi rakan serumah mangsa tetapi dimaklumkan mangsa sudah keluar sejak awal pagi lagi. Ketika itu tiada laporan polis dibuat oleh mana-mana pihak mengenai kehilangan mangsa sehinggalah anggota polis yang meronda di Kapit dimaklumkan seorang nelayan Iban mengenai penemuan mayat wanita. Sementara itu, ibu mangsa Tengku Mon alias Ara Sulaiman berusia 61 tahun ketika ditemui di Hospital Sibu berkata anaknya sering menelefon keluarganya di Kota Tinggi setiap hari Sabtu untuk bertanya kabar. Katanya Allahyarham sangat rapat dengan mereka. Kali terakhir Allahyarham menghubunginya adalah pada 4 Mei untuk memberitahu yang dia hendak ke Pekan Kapit pada esoknya untuk berurusan dengan bank dan berjumpa dengan kawannya. Dan selepas itu tiada lagi apa-apa berita mengenai anaknya sehingga mereka sekeluarga mendapat berita penemuan mangsa dalam keadaan menyayat hati. Hasil maklumat orang awam, pihak polis telah menahan seorang suspek yang bertanggungjawab dalam tragedi ini. Jerman anak Binal ketika kejadian, dia berusia 22 tahun, seorang pekerja kem balak. Berdasarkan siasatan polis dan kenyataan saksi, suspek ditangkap pada 12 Mei 2007 di kem balak dekat Song dan dibawa ke penjara Sibu di mana dia ditahan sejak itu. Hasil siasatan polis bersama suspek telah merungkai apa yang telah terjadi kepada mangsa yang malang itu. Pada hari kejadian, mangsa telah menaiki bot ekspres pukul 2 petang dengan niat ke Kapit tetapi dia telah menaiki bot yang salah. Bot yang dinaikinya ketika itu hanya pergi ke Nangayong. Suspek yang menaiki bot yang sama telah menawarkan diri untuk menghantar mangsa ke Kapit. Setibanya di sebuah rumah panjang di Reh Undi, suspek telah meminjam sebuah bot panjang dari seorang lelaki yang dikenali sebagai Christopher Kelly dan suspek memperkenalkan mangsa
mangsa sebagai isteri barunya kepada beberapa orang penghuni rumah panjang itu. Pada kira-kira pukul 4 petang, mereka berdua memulakan perjalanan. Sebaik tiba di Sungai Sagang, cabang Sungai Rajang, suspek telah menghalakan bot di haluan yang salah. Walaupun mangsa menangis dan membantah, suspek kemudian menghentikan enjin sangkut dan memberitahu mangsa yang dia mahu merogolnya. Dan di situlah dia melakukan aksi kejamnya walaupun mangsa melawan ketika itu. Suspek kemudian mengambil wang tunai RM58 dari dompet mangsa dan telefon bimbitnya yang digadaikan kepada Christopher sebanyak RM200 apabila dia kembali ke rumah panjang itu pada pukul 5.45 petang. Pada 22 Jun 2009, Mahkamah Tinggi Sibu telah menjatuhkan hukuman penjara 32 tahun ke atas suspek serta 18 sebatan kerana mencekik hingga mati, merogol dan merompak mangsa. Hakim Rozariah Bujang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara ke atas Jerman Anak Binal selepas dia mengaku bersalah terhadap tuduhan ganti pertama menyebabkan kematian di bawah Seksyen 304 Kanun Kesesaan. Tertuduh juga mengaku bersalah terhadap dua tuduhan merogol mangsa di tempat yang sama antara 4.45 petang dan 5 petang dan kemudian antara 5 petang hingga 5.15 petang. Bagi dua tuduhan di bawah Seksyen 392 Kanun Kesesaan, hakim menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap satu yang dilaksanakan berasingan. Tertuduh juga dikenakan 8 sebatan bagi setiap satu dari dua tuduhan itu. Dia juga mengaku bersalah terhadap tuduhan keempat di bawah Seksyen 392 Kanun Kesesaan kerana merompak mangsa dengan mengambil wang tunai RM58 dan telefon bimbitnya. Untuk ini, Puan Rozariah menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta 2 sebatan. Hukuman penjara ini berkuat kuasa pada tarikh dia ditangkap pada 12 Mei 2007. Terdahulu, Peguam Kanan Persekutuan Fazilah Begum Abdul Ghani memberitahu mahkamah bahawa mangsa adalah seorang guru di SJK Hinhua di Bandar Song. Kira-kira sejam perjalanan dengan bot dari Kapit. Berasal dari Johor, mangsa ditugaskan ke sekolah itu pada Februari 2007. Ketika memohon hukuman berat dikenakan, Fazilah Begum berkata Jerman telah melakukan jenayah yang hina dan kejam ke atas mangsa yang tidak bersalah dan telah dipindahkan ke negeri ini baru hanya 4 bulan untuk menjalankan tugas penting untuk negara. Beliau sanggup berpisah dari keluarga, tetapi akhirnya keluarganya hanya menerima kembali mayatnya. Amat tragis sekali apa yang telah terjadi kepada mangsa. Dia menjadi mangsa kerakusan manusia. Hukuman pula seperti tidak memadai bagi apa yang telah berlaku kepada mangsa. Kes ini membuktikan betapa bahayanya wanita berseorangan apabila keluar ke mana-mana. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Anizah Osman. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya